ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT terdapat bersama pada petang ini. Dan saya sebenarnya petang ini sebagai Superman je ya, Superman ni dia kerjanya untuk menyelamatkan orang lah. Saya menggantikan tempat Ustaz siapa petang ni? Betul? Ustaz Abdullah Raki ya. Jadi walaupun saya ingat saya bawa kitab saya lah ya. Jadi walaupun Puan Zini minta bawa kitab saya pasal bukan jadual kita hari ni, jadi saya tak bawa lah kitab yang untuk barangkali tuan-tuan miliki. Jadi insyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan cuba bawa. Walau macam mana pun tuan-tuan sekalian, kita akan cuba sambung pembicaraan kita di dalam kitab Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu ya. Dan kita masih lagi bincangkan tajuk jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu ya. Baik, dalam pertemuan yang dahulu kita telah menghuraikan ya, bagaimana tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kau menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya, kerana begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Disebut di dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad dengan sanadnya marfu' kepada Allah. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, ajaban laka ya ibna Adam, khalaqtuka wa ta'budu ghairi wa razaqtuka wa tashkuru siwaya, atahabbabu ilaika bina'ami wa ana ghaniyun anka wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun. Faham? Kata Allah Ta'ala dalam hadis yang dimarfu' kepada Allah Ta'ala. Hadis ni disebutkan bahawa daripada Allah Subhanahu Ta'ala, dia hadis daripada Nabi, tetapi hadis qudsi itu daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi disebutkan ya, dalam hadis ni, sungguh aneh engkau hai anak Adam, aku yang menciptakanmu tetapi orang lain yang engkau sembah. Aku yang memberi rezeki kepadamu tetapi orang lain yang engkau syukuri. Aku menampakkan cinta kepadamu dengan berbagai nikmat, sedang aku tidak memerlukanmu, tetapi engkau justru menampakkan benci kepadaku dengan berbagai maksiat, sedang engkau amat memerlukanku. Segala kebaikanku turun kepadamu, tetapi keburukanmu naik kepadaku. Allahu Akbar. Ni ya. So itu kadang kita lihat ya, kehidupan kita ni begitulah tuan-tuan. Allah Ta'ala saban tahun ya, bukan saban tahun, bahkan saban hari. Bukan hanya saban hari, bahkan saban waktu. Nikmat itu Allah bagi. Tetapi ini yang disebut oleh pepatah Melayu, madu yang apa dia masuk patah Melayu pula, madu yang aku bagi, racun yang kau ganti. Hantam je lah tuan-tuan ya, ada ke tidak patah tu lah ya. Tapi begitulah kira-kira ya. Maknanya madu digantikan dengan racun.
Nah, Allah Ta'ala bagi nikmat, tetapi apa yang kita balas dengan Allah Ta'ala ialah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kadang kalau kita lihatlah, kita menung-menungkan kehidupan kita ni agak-agak layak ke tidak untuk dapat nikmat tu lagi. Kan? Bila Allah bagi nikmat kepada kita, kita bagi Allah Ta'ala dengan segala macam kemungkaran. Itu kalau kita menung-menungkan, apakah kita ni sebenarnya layak untuk terus dapat nikmat tu. Sebab itu kadang kita patut rasa malu nak minta tu, kan? Sebab tengok bagaimana yang Allah Ta'ala suruh tentang ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, tentang keparduan yang Allah Ta'ala perintahkan, tentang ketaatan yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita. Kita nilai pula tentang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya, khairi ilaika nazilun, kebaikanku kepadamu turun. Makna nikmat-nikmat yang aku bagi sampai. Aku bagi nikmat hidup tu tentu dah. Kalau tak hidup memang tak dengar kuliah lah. Ke ada yang mati sekarang? Tadi semua hidup belaka. Ni Allah Ta'ala kata khairi ilaika nazilun, turun. Nikmat sihat. Sihat kan hari ni kan? Ada yang tak sihat? Sihat. Batuk sikit padan tu. Itu pun kalau nak kira batuk bukan batuk sikit tu. Kita punya degil dengan Allah Ta'ala, patut batuk tu sampai tak boleh bangun tu batutnya. Kan? Tapi Allah Ta'ala bagi batuk sikit-sikit je. Ikut degil kita dengan Allah Ta'ala, patut bukan sesemut. Hingus tu keluar macam air laut patutnya. Sepatutnya lah kalau nak compare dengan apa yang kita buat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kata Allah Ta'ala kata khairin ilaika nazilun turun wa syarruka ilayya sa'idun. Tapi maksiat yang kau buat kau hantar kat aku. Itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, saya nak bagi, saya ingat bukan calculation lah, tapi kira-kira tips lah, ya, pun tips pun bukan lah, tapi saya nak kata je lah, kan? Makna begini, kita ni memanglah kita ni, saya ingat, cuba angkat tangan siapa yang tak buat maksiat hari ni. Tadi yang mengaku tu buat maksiat dah, sombong maksiat lah tu. Saya tak ada hari ni, tak ada. Itu maksiat lah. Makna sombong dengan Allah Ta'ala, maksiat lah. Makna kita ni kalau nak kira, siapa yang tak buat maksiat sehari-hari? Cuma beza maksiat yang jelas pada pandangan manusia atau maksiat yang kadang-kadang terselindung di balik perbuatan. Yang jelas ni maknanya duduk merempit dua-dua orang, merempit pula, duduk merenda, dia merempit lagi. Saya pinjam bahasa tuan-tuan lah. Tak, duduk itu jelas pada pandangan manusia. Orang yang pergi kedai nombor tu jelas, itu maksiat. Kan, orang tinggal sembahyang tu maksiat yang jelas. Tapi ada maksiat yang di sebalik perbuatan tadi kita tak perasan. Kan? Rasa bongkak, sombong kita, tak ada rasa syukur pada Ta'ala, itu semua maksiat belaka. Jadi maknanya kita kalau nak kira maksiat kita sehari-hari memang banyak. Sebab itu biarlah kita ni tuan-tuan, kita ada rasa betapa kita ni hina. Makna ya Allah, aku kalau nak minta pada engkau ni memang tak padan, kerana dosa aku. Kan? Sebab itu dalam ada satu kasidah yang selalu kita minta, kita orang nyanyi kan, apa tu? Ya ilahi, saya menyanyi memang tak boleh, runtuh bangunan kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kan? Ya Allah, aku ni kalau nak untuk syurga, aku bukan ahli ni. Makna nak sebutkan bahawa
kalau nak kira layak memang tak layak. So itu kita kalau nak kira yang kita buat ni dengan nikmat Allah memang tak layak langsung. Kita tengok semayang kan, semayang itu baru semayang, belum habis lagi tu. Pukul berapa semayang? Dia kata azan tadi semayang. Oh, action pula. Semayang tadi berjemaah ke tidak? Jemaah dia kata. Khusyuk ke tidak? Payahlah kata dia. Nampak? Itu makna kalau kita nak kira satu surrender kita. Sebab itu kadang-kadang kita ni kena rasa kita ni berdosa. Itu maknanya kalau boleh kita menung sehari, menung kan, menung sekejap, tak kira lah menung dalam kereta ke menung dalam rumah, jangan menung dalam jamban lah kan. Makna menung sekejap mikir bagaimana aku ni. Jadilah sekurang-kurang kita ni ada, kita declare kita ni hamba yang berdosa. Jadi jangan kita rasa tak salah. Sebab Allah Ta'ala sebut kan, maknanya maksiat kau naik kepada aku, tapi aku bagi kebaikan. So itu kita kena ada rasa tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita rasa begini, kita tengok orang, kita tak rasa lebih. Tapi kita rasa kita pergi kuliah, orang dah balik kan, kita pergi kuliah kan, kenangkan kawan tu, malas tengok kita ya. Orang balik lah, kita datang kuliah, kira hebat lah kita kan. Tu kita rasa tinggi tu kan. Orang dah balik kerja, semua sibuk kelang kabut balik, kita lepak dalam ni dengar ceramah pula, kira hebat lah tu. Sebab apa? Pasal kita tak rasa kita dosa. Sedang kita ni kira pasal lepas ni ada makan je kan. Contohlah tuan-tuan contoh je kan. Itu kadang-kadang cuba sekali seminggu straight tak ada makan, agak-agak macam tengok, tak ada makan bak kata minggu ni. Tak ada, kata minggu ni, minggu depan mungkin tak ada makan. Mungkin minggu lagi satu pun tak ada, bulan depan pun tak ada, bulan satu lagi pun tak ada sangat, mungkin tahun ni pun tak ada kan. Seorang-seorang tak ada, seorang-seorang. I sekarang kena balik cepat lah. Mate I meragam pula, mate pun meragam juga kan. I kena balik cepat. Misal jiran meragam pun dia kena balik cepat juga. Sebab tak, kadang ini kita ni tuan-tuan nak sebutkan, tak sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam agama ni begitulah ya. Dalam kita rasa kita ni bagus, kita menongkan dosa kita, kita takkan sanggup nak compare dengan orang. Kita tak sanggup. Walaupun dia teruk, kita pun teruk juga. Yalah, kita bab dengar ceramah okey kan, okey kan, datang. Sebelah lelaki tak datang pun kita datang juga. Makna dengar ceramah okey, tapi kita yang lain belum tahu lagi tu kan. Di rumah kalau yang isteri balik jadi isteri, belum tahu lagi. Itu biarlah rahsia kan. Yang suami balik jadi suami, belum tahu lagi. Sebab itu kadang-kadang kita nak kena tengok kelemahan kita. So itu orang yang sentiasa muhasabah kelemahan dia tak sempat nak tengok kelemahan orang lain kan. Walaupun memang kita kena benci perkara maksiat yang dilakukan, orang yang buat maksiat, orang yang buat kesilapan, perkara tu mesti kita benci. Tetapi jangan kita rasa tinggi diri daripada orang. Tuan-tuan, sebenarnya kitab ni nak ngajar ni. Kalau tuan-tuan baca kitab ni semua sekali lah, kalau baca satu muka surat je tak ada maknanya. Semua nak supaya kita ni akhir ni kita jadi, kita ni we are nothing, kata orang putih lah. Betul ke tidak tahulah, balon je, tak ada benda pun. We have nothing, tak ada apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tak ada apa-apa, tak ada. 10 met jauh kita beza dengan kita nak masuk dengan para nabi, lagi lambat lah, tak masuk grup. Nak masuk dengan para siddiqin yang kita minta dalam sembahyang tu pun jauh lagi. Pasal apa? Nak kira maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, ini kalau nak cerita tentang nikmat Allah Ta'ala.
Beginilah keadaan seorang hamba tatkala dia meninggalkan ajaran Allah dan berpaling serta membelok di jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi SAW. Para pakar menyebutkan bahawa, pakar sejarah menyebutkan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang sangat pemberani dan bersemangat. Dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ini Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau tunjukkan supaya aku boleh tengok kau. Nabi Musa ni dia minta ketika Nabi Musa dipanggil untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun berani mengatakan ucapan seperti itu. Nabi Musa AS menyebutkan dalam satu soalan, Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, aku mohon sesuatu kepadamu. Allah SWT bertanya, apakah itu wahai Musa? Musa menjawab, aku minta engkau mencegah lisan manusia membicarakanku di saat aku tiada. Allah SWT berfirman, wahai Musa, aku sendiri tidak menjadi had sebut kepada diriku. Sesungguhnya aku telah memberikan rezeki kepada mereka setelah sebelumnya aku menciptakan mereka dan memberikan kesihatan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan bahawasanya aku punya isteri dan anak, sementara aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan aku tidak mempunyai isteri dan anak. Allah nak sebut di sini tentang bahawa Allah ni kalau nak kira, Nabi Musa minta, ya Allah engkau bagi supaya orang jangan mengata aku. Itu cerita dia lah, kan? Dia Nabi-Nabi ni tuan-tuan, dia ada keistimewaan. Nabi Musa begitulah, dia minta dengan Allah Ta'ala, kan? Nabi Musa minta, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, macam mana kau hidupkan yang mati? Dia minta, dia boleh. Dia pasal Nabi-Nabi ni dia special. Sebab itu Nabi kita Muhammad pun sama juga, kan? Ketika Nabi SAW ditemplak oleh orang-orang kafir, malaikat gunung turun tu, kan? Nabi dalam dakwah ni, Nabi pergi ceramah, orang templak, orang baling Nabi, kan? Peristiwa di apa dia panggil ni, di Taif, kan? Nabi dibalik, orang cerca Nabi, orang hina Nabi. Akhir sampai tu tempat, malaikat gunung turun. Bukan malaikat maut. Malaikat maut tak ada maknanya. Malaikat gunung turun, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kau bagi tahu je dengan aku, apa benda aku nak buat dengan puak-puak ni. Tu keistimewaan Nabi-Nabi ni. Nabi-Nabi ni Allah bagi keistimewaan. So itu sama juga para wali, Allah bagi karamah. Kalau macam kita tak ada harapan, dan Allah memang tak bagi kat kita dah. Kalau bagi, salah guna punya, kan? Salah guna. Gaduh laki ni je, panggil mereka gunung, kan? Gaduh dengan laki je, kat gunung pun turun. Apa hal ni Kak Leha? Engkau baru nak turun gitu. Ada orang nama Kak Leha ke? Contohlah tuan-tuan kan, baru nak turun kau gitu. Yelah, apa hal Kak? Inilah ni laki aku tak guna. Tak apa Kak, akak nak saya buat apa? Tahu tak apa, kan? Semau-mau kita guna tu. Nabi tak. Sebab itu tuan-tuan, ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada para Nabi, sebab mereka adil. Satu kita manusia tak bagi. Kita kalau bagi, geser kereta di tengah jalan, panggil malaikat gunung, wahai malaikat gunung, turun kau, kan? Turun. Apa hal ni tuan? Kita ni, dia dah langgar kereta saya, dia buat tahu je apa saya nak buat dengan kereta dia. Kau cari kereta dia, kan? Kita memang minta selagi mahu. Nabi, malaikat gunung turun, wahai Muhammad, apa yang nak aku buat kepada puak-puak yang menghina kau ni? Tu ya. Itu Nabi lah. Lepas tu malaikat gunung ni, ustaz-ustaz pun dia tak turun, kalau ustaz turun pun naik juga. Kadang ustaz pun tension juga. Dia ceramah tak ada orang, kan? Ceramah ada 2-3 orang aja, kan? Oleh malaikat gunung turun sekejap. Apa hal ustaz? Kata dia, kau gegar semua rumah tu, kau cabut atap dengan dinding sekali, kan? Tinggal lantai je. Tu memang jawapannya tak jadilah tuan. Tak nak sebut ni Nabi-Nabi. Satu Nabi Musa minta, dia boleh minta, ya Allah, kau bagi aku supaya orang jangan cakap hal aku. Kata Allah Ta'ala, aku ni Tuhan, aku ciptakan dia orang ni, tapi dia mengata aku balik. Sampai aku pun dituduh ada anak, ada isteri. Ini bagi orang-orang yang tidak mengesakan Allah Ta'ala. Nampak? Kata Allah Ta'ala sebut ni dalam peristiwa dengan Nabi Allah Musa AS.
Aku ciptakan dia, tapi aku dipatah balik pula. Ni. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Tak boleh nampak lampu ni. Yashtimuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ay yashtimani wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lahu. Amma syatmahu faqawluhu inna li walada. Amma takdzibuhu faqawluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Anak Adam mencelaku padahal tidak sewajarnya dia mencelaku, dan dia juga mendustaiku padahal tidak sewajarnya dia melakukan hal itu kepadaku, kata Allah Ta'ala. Adapun celaan itu ialah ucapan bahawa aku mempunyai anak, sedangkan kedustaan itu adalah dengan perkataan bahawa dia, yakni Allah, tidak akan mengembalikanku sebagaimana dia memulai penciptaanku. Ini semua sebagai tanda bagaimana manusia ni Allah Ta'ala bagi nikmat, kemudian dilawan Allah Ta'ala balik. Dan dalam hadis yang lain disebut, qala Allah Azza wa Jalla, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr biyadil amru uqallibu al-laila wan nahar. Allah SWT berfirman, anak Adam menyakitiku, dia mencela masa, padahal aku yang mengatur masa. Dalam kekuasaanku lah semua urusan, aku membolak-balikkan siang dan malam. Ini pun satu hal ni orang Melayu cukup suka, kan? Sikit masa yang celaka. Celaka betul lah hari ni, kan? Sial betul lah hari ni. Allah Ta'ala kata wa ana dahar, dan aku adalah hari. Bukan makna hari itu Allah, tak. Bukan makna Isnin Allah, tak. Maknanya aku yang mengaturkan hari ni. Isnin, Selasa, Rabu, itu dari segi tasmiah, dari segi nama. Maknanya Allah jadikan semalam malam, siang. Ni kejap lagi kan malam, kemudian besok siang. Siapa yang buat kerja ni? Allah Ta'ala belaka, yang menentukan, yang mengatur. Bila malam terbit bulan, siang matahari, Allah tak terbalikkan. Ini semua Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab itu bila manusia cela tentang hari, Allah Ta'ala marah. Manusia mencela aku. Sebab itu kita, tuan-tuan, kalau marah bagaimanapun, jangan sebut hari celaka. Yang celaka bukan hari, tapi yang celaka kitalah, kan? Sebab itu kalau nak sebut celaka, sebutlah benda lain. Celaka kereta ni, kan? Walaupun bergaduh laki bini, kereta yang celaka, kan? Itu ni pasal kita suka, kita perasan tu bahawa perbuatan tu satu dosa. Dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sanad hadis ni hasan, bahawa dia menyumpai seekor unta yang sedekahkan, dan beliau melihat ada unta yang terbaik, yakni berwarna merah. Maka salah seorang lelaki berkata, wahai Amirul Mukminin, maha benar Allah pada hari ketika Allah SWT berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bersukacita. Kurnia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, yakni dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Umar berkata, apakah engkau mengira bahawa rahmat itu adalah unta? Kata orang tadi, tidak, demi Allah. Kata Umar, tidak, demi Allah. Tahukah engkau apakah rahmat itu? Lelaki itu menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, rahmat itu adalah beramal untuk taat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Kamu mengharapkan rahmatnya dan kamu meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah. Kamu takut akan seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat dan nikmat itu bukan berupa pakaian, kereta, dan bukan juga istana yang megah. Tatkala mereka mempunyai nikmat dunia yang banyak, mereka berpaling dari Allah SWT, berpaling dari masjid, Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Mereka akhirnya berubah menjadi orang yang derhaka. Di tepian pantai mereka menjadikan tempat berkumpulnya wanita, tempat bercampurnya mereka dengan kaum lelaki, tempat merendahkan aurat dan pemuasan hawa nafsu, serta perbuatan yang tidak bermula lainnya. Sebab itu, kalau kita nak faham sebenar rahmat ni bukan yang kita dapat tu. Oh, hari ni kita dapat rahmat besar. Apa pasal? Duit banyak, kan? Tak lama ni 16 hari bulan rahmat kita dapat. Kan, rahmat ni pasal gaji masuk, kan? Duit dah habis baru ni, kan? Semua bayar habis, semua belaka, kan? Baju anak, kasut anak, segala macam tu semua. Jadi habislah
16 bulan ni gaji. Itu rahmat tu kata. Tak. Sebenarnya bukan itu rahmat. Tapi rahmat bila mana duit tadi Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan untuk kita manfaatkan dekat dengan Allah Ta'ala. Itu baru rahmat. Sebab itu sebenarnya itu baru nikmat. Itu baru nikmat. Macam inilah tuan-tuan. Ni faham tak faham ni? Macam tak faham je petang-petang. Lampu ni memang terang macam ni. Hari tu datang lain ke sama? Tak, mungkin pasal saya datang minggu lain. Tuan-tuan, kita nak senang faham gini, ya. Baik. Depan kita ni atas meja. Tak, ni bukan yang lepas ni. Contoh je, ya. Depan kita ni ada makanan, ya. Contoh je ni. Bukan lepas ni, ya. Contoh. Kan depan kita ada makanan. Ada nasi mandi, ya, nasi Arab. Sekarang kan orang Melayu pun sibuk dengan nasi Arab. Bukan orang Melayu je, orang Cina, orang India, semua nasi Arab juga. Kan? Semua jadi Arab juga. Kan? Masuk pun jadi anak hantar. Itu je lah dia tahu. Baik. Sekarang nasi ni sedap lah kira. Kan? Nikmat ke tidak? Nikmat ke tidak? Nasi sedap lah kan? Nasi canggih ni. Kan? Tidur-tidur habis ayam tu atas tu. Kambing pun tidur, semua tidur. Jadi sedap ke tidak? Nikmat ke tidak? Kira-kira rahmat. Sebenarnya belum lagi. Kalau yang ada ni tengok je. Tengok. Sedap? Sedap tak sedap? Sakit hati dia kan? Makna nak sebut rahmat ni bila dapat rasa tadi. Memanglah yang Allah Ta'ala bagi tu kita nampak macam rahmat. Tapi sebenarnya bukan itu rahmat, tetapi bila kita gunakan tadi kepada untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dari sudut yang lain. Sama juga ni. Kalau nasi yang banyak-banyak ni buat serve untuk orang. Nikmat tak? Apa nikmatnya? Orang yang kenyang makan. Begitulah maksud ni. Sebab itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan. Orang yang ada isteri, orang yang ada suami, itu rahmat, itu nikmat. Tapi kalau isteri dan suami tadi boleh bawa kita dekat dengan Allah. Faham? Tu dia. Oh, saya bersyukur saya diberikan suami. Kan? Memanglah. Tapi suami tu gak yang terajang kita. Nak kata apa? Nikmat ke? Saya bersyukur kerana ada suami yang pandai untuk menumbuk saya. Gitu. Kan? Ataupun orang ada isteri pandai masak Maggi je. Contoh. Atau masak kicap je lauk dia. Semua kicap berasaskan kicap. Mi goreng kicap, bihun kicap, Maggi kicap, telur kicap, daging kicap, ayam kicap, ikan kicap. Selagi ada benda kicap. Termasuk buah pun kicap. Nah, adakah itu dikira sebagai nikmat? Sebab itu nikmat suami isteri tadi, bila suami itu tadi dia boleh bawa kepada Allah Ta'ala. Yang apa nama ni, kumpulan bukan kumpulan Hijaz sebenarnya, sebelum kumpulan Hijaz dulu, masa kumpulan Nada Murni dulu, dia ada nyanyi satu lagu kan, isteri, lagu isteri tu kan, dia jadi tongkat, ibarat tongkat si buta. Baru nikmat kan. Orang buta kalau ada tongkat, nikmat ke tidak? Pernah tengok tuan-tuan? Cuba tengok orang buta jalan. Kita ni tuan-tuan, kadang Allah Ta'ala bagi mata kena tengok. Saya tengok orang buta jalan, tongkat tu lah sebenarnya mata dia. Tongkat dia dekat mata. Itu kalau tanya orang buta mata kat mana, kadang orang jawab kan, orang buta mata kat muka lah. Mata dia kat tongkat. Kan? Tapi itu dipanggil nikmat, ya? Nikmat. So itu satu-satu benda tadi takkan jadi nikmat, tidak jadi rahmat bila mana yang kita dapat tu kita bawa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bawa konak, tu bukan nikmat. Sebenarnya itu azab untuk kita. So harta yang kita ada, kalau itu kita tak bawa kepada Allah Ta'ala, dia jadi azab. Kaya macam mana pun lah, anak walau bagaimana berjaya sekalipun lah, tetap akan jadi
azab. Ada orang dia kata anak dia berjaya. Anak saya berjaya. Anak saya tak buang saya. Anak saya tak hantar saya ke rumah orang tu. Jadi kat mana jadi azab tu? Anak dia berjaya belaka semua. 5 orang, 5 masuk universiti. Tak ada hantar dia rumah orang tu. Dia tak didik cara Islam pun. Tapi di mana azab tu? Rupa-rupa tuan-tuan azab juga. Dia datang mengadu ustaz, apa ayat nak bagi anak balik ke rumah? Anak tak balik. Semua by call je. Mama, bye. Mama bye je. Punya pendek tu. Nampak? Sebab itu dia tidak akan jadi nikmat melainkan bila kita bawa kepada Allah. Apa benda pun tuan-tuan, everything apa benda pun, gaji ke, keluarga ke, pangkat ke, dia akan jadi nikmat hanya bila kita bawa benda tu untuk dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita jadikan benda tadi punca kita bermaksiat kepada Allah Taala, sebenarnya itu adalah azab. Maknanya dengan sebab makan tadi datang penyakit. Suami tadi punca kita lebam-lebam. Kan? Sebab itu dia tak jadi nikmat. Pasal tak bawa kepada Allah Ta'ala. Isteri tadi punca suami kena sihir. Isteri. Nampak? Duit yang banyak tadi menyebabkan tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Pasal mikirkan orang nak masuk ambil duit tadi. Semua jadi azab. Nampak? Nah ini. Ya. Akan tetapi nikmat yang sungguh ialah nikmat iman, Islam dan nikmat Al-Quran. Sebab itu nikmat yang hakiki ialah bila kita dapat iman tadi. Dengan duit dapat iman. Dengan duit dapat Islam. Sebab itu saya selalu sebut, kita ni orang-orang kaya. Yang kaya lah. Yang tak kaya buat-buat kaya je. Jadikan kekayaan itu sebagai alat untuk kita dapatkan iman dan Islam. Tak salah. Kita orang gaji besar kan? Saya dipahamkan sini minimum gaji 4,000. Minimum. Belum naik lagi. Jadikan gaji itu untuk dapatkan iman dan Islam. Itu tak salah. Gaji besar, cari. Ada orang dia buat kerja, lepas tu ada buat part time pula. Kan? Dia meniaga. Dia kerja, meniaga jalan juga. Macam mana tu? Kerja tapi meniaga jalan. Meniaga ikut Facebook. Kan? Jual apa nama tu? Apa nama ni? Orang perempuan ni? Brush. Sekarang brush dah lain dah. Dia ada ikat kat belakang pula. Kan? Dah jumpa? Belum lagi kan? Itu passion baru. Dulu sini kan lengkor-lengkor gitu kan. Sekarang belakang pula tuan-tuan. Kan? Dia pusing betul pula dekat sanggul. Jadi bila bergerak tu depan belakang lah, lengkor-lengkor gitu. Kalau gini pun rap. Ini semua tak ada kerja belaka. Tak ada kerja belaka semua. Pesan tak payahlah, bertenang-tenang je lah. Ya? Janganlah macam itu sekali bros nak buat bendanya. Tak pasal melibas muka orang kan hanya. Tak saya pesankanlah tuan-tuan. Kadang saya tak faham. Kalau bros tak sini tu okey lah kan. Kadang-kadang buat kepit tudung. Kan sini buat kepit, buat ketat tudung. Okey lah. Kan yang sini yang buat ketat tudung tu yang melengkor-lengkor panjang tu kan. Kan tak pasal. Dah payah pula masuk tandas pasal pegang pula tu. Gitu. Yang belakang lagi. Ni semua tak ada kerja belaka. Saya pesankan bertenang-tenang lah ya. Kalau yang belum perasan lagi, pergi tengoklah ya, seseri baru tu. Saya memang bab ni up to date betul. Bab ni masih up to date betul.
Saya jenis suka perhati orang tuan. Perhati tengok. Tak ada kerja betul. Ya, saya tak perhati itu untuk berfikir. Bukan untuk mengumpat. Tak mengumpat pun. Ya. Tak ada mengata pun. Saya kata orang masa itu tengok tak ada. Ya. Cuma saya duduk menung fikir apa faedah dia. Dia akan timbul kepada hukum orang sengaja mendatangkan sanggul. Sebab orang kalau rambut tak ada, kalau rambut coet macam ekor tikus, tak payahlah. Kan? Dia mesti makna rambut tu mesti nak ada. Jadi bila tak ada rambut, dia akan beli sanggul. Semata-mata untuk nak lilit benda tu je. Kena fikir ke situ. Jangan fikir mengumpat dia pula. Kan? Tak, kadang-kadang tengok, ini bukan rambut ni, sanggul. Tahulah, pergilah kedai sanggul, tengok bentuk sanggul pula. Kan? Dah kena kaji begitu sekali. Pasal ni kehidupan manusia. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Kan? Jadi kena tipu leka. Tu sekian dimaklumkan. Baik. Kemudian dia kata, ke mana pula pergi tadi? Para pakar tafsir mengatakan, ke mana pula begini? Ada yang pakai sanggul tu, ada pakai itu ke belakang? Tak ada. Baik. Allah SWT berfirman, wa daraballahu mathala qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah membuat satu perumpamaan sebuah negeri dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Cuba perhatikan penuturan dan gaya bahasa yang sangat menakjubkan ini. Ini Allah Ta'ala bagi perumpamaan tadi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, negeri yang dahulunya aman dan tenteram itu dahulu kota Mekah. Dulunya sangat aman dan tenteram. Allah SWT melimpahkan rezeki dan para penghuninya daripada seluruh penjuru dunia. Tetapi mereka mengingkari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka jadi binasa, hancur dan kacau bilau. Itu perumpamaan Allah Ta'ala bagi. Sebuah keluarga yang canggih, suami orang yang ada jawatan, isteri up to date, kan? Up to date lah. Anak-anak yang hebat, aman, tenteram, makmur. Tetapi Allah Ta'ala bagi perumpamaan ni, fakafarat bi'an umillah. Dia mengingkari nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Maka Allah datangkan fa'adhaqallahu libasal ju' wal khawf. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kelaparan, ketakutan. Ini perumpamaan. Allah Ta'ala nak bagi pada orang yang Allah bagi nikmat, kemudian dia tak perasan nikmat tadi untuk dia bersyukur. Allah Ta'ala kata, maka negeri ni aku datangkan kelaparan, aku datangkan rasa takut. Kata Ibn Abbas, Mekah dulu begitulah. Kemudian lintang pukang hancur. Itu Allah Ta'ala bagi. Sekarang tidak. Kan? Masa anak-anak besar tadi kan bagus, seronok, nampak aman. Walaupun apa yang Allah Ta'ala bagi ni, dia ingkar belaka. Semayang tidak, menutup aurat tidak, anak-anak peduli. Tak kira. Agama tolak tepi. Agama ni untuk doa selamat, doa mati, itu je. Kan? Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Kemudian datang rasa ketakutan, rasa kelaparan. Itu yang kita tengok. Akhirnya saya, sebuah kisah benar lah, satu orang perempuan duduk melarat di hospital. Bila tanya daripada rumah orang tu,
Bila cuba selidik, kenapa datang sakit lah, takkan datang melawat pula kan, main pula ke sebelah, tak ada main playground gitu dia. Tak, memang maknanya sakit lah. Tanya tu siapa, orang gaji ke? Tak, dia kata saya yang jawab tu orang gaji ke lah, saya bekerja dengan rumah orang tu. Jadi sari-sari kuih cerita anak profesor perempuan tadi menangis. Tuan-tuan, profesor anak masih lagi ada di sebuah universiti, seorang duduk di Amerika, suami dulu orang yang ada pangkat dalam pasukan keselamatan, tapi oleh kerana seorang anak berhutang, jual, akhirnya dia hidup sebatang kara dan anak-anak tinggalkan dia. Ini contoh hidup. Kadang kita bagi contoh zaman Nabi ni tak nampak sangat kan, contoh Mekah ni jauh no ya. Itu kadang-kadang kalau kita baca kitab lama ni, dia kadang contoh tu kita kena up to date kan. Hari ni bahasa up to date belaka semua kan? Kadang-kadang kita kena terkinikan bahasa dia. Kalau mengaji kitab-kitab fiqh tuan-tuan, sebagai contoh, jika pergi ke Mekah menaiki unta, bila zaman naik unta tu, orang tak pakai dah naik unta. Lepas tu kadang kita kena terkinikan contoh. Tuan-tuan, ni contoh-contoh hidup yang terkini. Saya sendiri tanya, bukan anak miskin ataupun anak pemelarat, tak, anak profesor. Anak tak datang ke? Ada datang sekali, setahun 2-3 kali, Cuba bayangkan. Tak tahu sekarang ni hidup lagi tidak orang tu. Memang duduk rumah orang tu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, apabila dia fakafarat bi'an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'u wal khawf. Ingat tuan-tuan, itu kadang bila kita mengaji ni ayat-ayat Allah Ta'ala ni, kadang kita tak jumpa ni, jumpa pun kita baca gitu je kan, tak ada rasa apa kan. Ni kalau baca sendiri tak rasa apa kot, ke rasa apa-apa, rasa mengantuk, itu je lah kan, rasa lain tak ada. Tak, Allah Ta'ala sebut. Sebab itu bila sampai satu tahap kita ni ingkar kepada apa yang Allah Ta'ala bagi, Allah kata, tunggu, aku akan bagi rasa ketika itu, rasa takut, rasa lapar. Rasa takut ni makna rasa tak tenteram. Itu yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang kita kan, banyak berlaku dalam kehidupan. Saya ada satu orang ya, diceritakan, seorang kaya sungguh kaya, rumah harga juta. Hari ni diceritakan balik, dijual rumah tu. Bukan pasal rumah tu tak cantik, dia nak cari rumah lagi cantik, tak. Dia rasa tak tenteram duduk dalam rumah tu. Sebab dia rasa walaupun rumah besar, dia duduk dalam bilik je. Tu rumah besar ni diceritakan. Ini kisah hidup tuan-tuan. Allah Ta'ala bila sampai satu tahap, Allah Ta'ala datangkan fa'adzaqahallahu libasul ju' wal khawf. Allah datangkan rasa takut, rasa kesusahan. Ni nak kata apa? Sebab itu kita jangan tunggu sampai tu. Sebab itu bila kita nikmat ni tuan-tuan, sampai satu ketika ni kadang kita mengarut ni bertenang sekejap, mengarut dah ni kan, kita ni mengarut dah bang, buat bertenang sekejap kan? Tapi janganlah tunggu mengarut baru nak bertenang. Kalau mengarut takut tak boleh bertenang kan, alah dia kata alang-alang menyelup perkasam. Itu kerja orang Melayu lah tu. Ni betul tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ni, dia memang akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita akan tengok dia berlaku. Kita terus kata, Ustaz, ni orang Islam je ke? Orang kafir tak kena ke? Orang kafir dia tak mikir bahawa itu sebagai azab. Dia kira ong tak ong je, tak ada lang, itu je kerja dia. Dia mana dia fikir soal tu datang daripada Allah Ta'ala, pasal dia pun tak beriman kan? Sebab itu apa yang berlaku, bankrupt ke, meniaga anak, kelang kabut sebagainya, dia tak fikir itu sebagai itu satu azab, tak ada. Dia akan rasa itu, ini anak tak guna, dia tak fikir itu azab Allah Ta'ala bagi, tak fikir.
Bahkan orang kafir pun berlaku. Seorang sahabat ceritakan juga, cerita banyak tuan-tuan. Dan ini semua cerita benar belaka. Dia driver kepada seorang datuk Cina. Cina. Memang kaya. Rumah dekat Bukit Tungku. Bukit Tungku kat mana? Dekat Jalan Duta. Bukan. Bukan. Ni yang dekat Jalan Duta tu. Bukit Tungku. Bukan dekat Jalan Duta tu. Ya. Rumah memang cukup besar. Kereta macam garaj. Ya, macam bengkel kereta. Kereta dia banyak macam bengkel kereta. Sampai dia ni kerja driver lah. Kerja driver. Sampai dia kata ada kereta tak pernah naik pun, start engine je. Nak cerita banyak. Bilik bukannya puluh bilik. Saya pun tak tahu macam mana punya besar rumah tu. Kalau bilik sampai puluh. Tak tahu mungkin bilik kecil-kecil kot. Termasuk bilik air, store, dikira sekali kot. Tapi tuan-tuan nak sebut kaya ni, anak tak jumpa bapa, bapa tak jumpa anak. Dia kerja bawa anak, kerja bawa mak balik, anak suruh bawa malam pergi disko. Anak lelaki dekat anak perempuan kecil. Anak baru sekolah 17 tahun, 18 tahun. Kan? Cuba bayangkan. Sebab itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi sama. Sebab itu bila orang lupa nikmat Allah Ta'ala, dia tak kira Islam, dia tak kira bukan Islam. Allah Ta'ala datangkan azab tadi. Sebab itu kalau macam kita orang Islam ni, pasal Quran ni turun kepada peringatan kepada kita orang beriman. Orang kafir memang tak pakai Quran, tetapi setiap yang Quran sebut akan pasti berlaku. Itu mukjizat Al-Quran. Kita boleh mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sungguhnya kamu benar, tapi dalam perkara ini semua negeri berpaling daripada ajaran Allah. Ini disebut balik. Pasal Ibnu Abbas kata tadi, oleh kerana Mekah ni engkar dengan nikmat datangnya Rasul, maka Allah Ta'ala datangkan musibah. Walaupun negeri yang dekat dengan kita dan kita cintai, termasuk pula dalam ayat ni semua kampung dan kota yang tidak mengenal nikmat Allah, tidak menghargai la ilaha illallah, tidak bergabung di bawah payung Allahu Akbar, semua itu adalah negeri yang mengumandangkan kefasikan dan kemaksiatan. Makna kita nak sebut tu dalam konteks besar lah. Kita dalam agama ni, kita bukan statik. Bila ayat tu cerita negeri, tu negeri kata dia, kita bukan negeri, kita keluarga. Tak. Itu dalam konteks sebuah negara, konteks sebuah negeri. Kita dalam negeri kecil. Suami kita Prime Minister, kita bawah Prime Minister pun tu. Timbalan Perdana Menteri lah, payah nak cakap menteri tak jumpa perkataan pula. Kita timbalan Perdana Menteri, kan? Tak payahlah sebut pula anak-anak kita menteri kabinet. Siapa jadi rakyat pula? Tak, maknanya kita negeri itu. Itu sama, konteks yang sama. Allah bagi simple je perumpamaan. Boleh Allah nak sebut dalam keluarga kan, orang yang tak ada keluarga dia kata apa? Aku selamat, dia kata dia. Sebab itu Allah Ta'ala bagi perumpamaan besar supaya kita boleh melihat dalam skop yang lebih mikro. Sama juga dalam pejabat. Tuan-tuan, kita kena ingat, kadang-kadang ni yang kita buat ni, yang kita buat ni kadang-kadang rahmat dia ni dapat pada orang lain ni. Nampak? Kadang ni kebaikan kita buat, kita mengadakan kuliah-kuliah begini, tujuan untuk zikrullah, tujuan untuk kita menambah ilmu, membaiki diri. Sikit je, lebih kurang 70% daripada staff ni yang datang kan, bila kita buat. Kita sampai 70%. Tak, kita kira sekali yang niat lah, niat nak datang tu. Hampir sekali dengan niat lah, niat. Yang datang tu lain cerita lah, niat dulu. Tak, kadang-kadang yang ini ni kadang-kadang yang menyebabkan Allah Ta'ala sipikan bala tu. Faham tak faham? Ya? Sebab itu kadang-kadang ada tempat, sebab itu ada tempat mesti akan ada orang yang akan hidupkan dakwah ni. Mesti akan ada. Sebab itu kalau kita menung-menung, siapa punya idea nak buat benda ni? Akan ada orang yang hidupkan. Tapi ada tempat memang tak hidupkan langsung. Sebab itu negeri ni bukan maksud negara saja.
termasuklah kita dalam satu negeri ni, negeri mesin niaga nama negara ni. Kan? Itu kalau yang ada dalam ni hanya perkara joget-jogetan, kan? Apa lagi perkara yang berbentuk maksiat semata-mata, tunggulah Allah akan datangkan. Allah akan datangkan. Itu yang hari ni orang sibuk nak buat integriti, kan? Pasal telefon pejabat pun ada kat rumah, telefon dekat rumah staf, telefon pejabat hilang, kan? Bos pergi rumah staf, sama awak punya telefon macam kat pejabat. Dia kata tak ada bos, ni telefon pejabat hari tu, telefon masih rosak, suka hati dia je, kan? Nasib baik bos tak letak dia punya isteri kat pejabat. Tidak dengan isteri dia bawa balik. Ni macam isteri aku je. Tak pinjam kejap bos kata dia. Tak. Ini antara musibah tu tak? Antara musibah. Itu kadang-kadang benda kebaikan kita buat ni dipanggil kadang-kadang kebaikan yang dibuat oleh mak bapak, anak dapat. Anak-anak tak bagus, tapi mak bapak buat kebaikan, anak dapat. Itu kadang-kadang kita kena ingat. Ya, sebab itu penting kita mak bapak ni kita duduk dalam kebaikan. Kerana anak dapat dia punya, dia panggil istilah kita kata, dia punya manfaat dia. Hasil tu anak-anak yang dapat. So, itu kadang-kadang kita buat tak mana pun, adalah sikit kan 3-4 table kalau makan kan. Kita kira daripada makan lah. Nah, tapi hasil dia orang lain dapat. Ni. Dan disebut lagi mana pergi? Allah SWT berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak binasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang melampau dengan kemewahan negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka menderhaka dalam negeri itu, maka sepantasnya berlaku terhadap perkataan, yakni ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Iaitu bila orang kaya lupa bahawa kekayaan dia itu dia patut digunakan untuk Allah Subhanahu Taala. Itu contoh bila orang dah tak nak keluar zakat, orang dah tak nak sedekah. Tunggulah. Saya ingat kalau tuan-tuan dengar Hakim malam tadi, ada buka Hakim? Bukalah tuan-tuan radio Hakim ni 96.7. Dia kadang-kadang bagus. Dia ada macam-macam perbincangan. Ya. Silap. Itu 96 tu Sinar FM. Mana ada yang alert lah, kan? Ada setengah tempat tu saya sebut 103.3. Tu. Main angguk je. Memang tak pernah dengar Hakim tu. Tak, kadang-kadang kita kalau dia tak perasan dengar tu sebenarnya, tapi macam salah ke? Aku salah dengar ke? Kata dia. Kan? Tuan-tuan cuba dengar 101.5. Malam tadi disebut, ya, kita dibincang pasal tauhid. Yang malam tadi punya dibincang pasal tauhid. Saya sempat dengar balik kuliah tu. Itulah dengar kuliah pun. Kalau tidak asyik bagi kuliah kat orang je, kan? Dengar kuliah. Betul. Bila orang sudah lupa, ya, hari ni kita pening pasal orang sibuk apa dipanggil minta bantuan kepada gereja. Hari ni jadi isu. Kan? Apa isu dia? Bila orang lupa nak bagi zakat, itu je cerita dia. Kan? Maknanya kita nak faham gini, ada orang buat begitu artinya ada masalah, ada problem pada orang kaya. Orang kaya ni saya nak sebut bukan yang kereta Mercedes tu, kereta kancil pun kaya. Makna orang yang layak keluar zakat itu orang, saya kata tadi, kalau tak rasa kaya pun buat kaya. Pasal kalau keluar zakat, kaya lah tu. Yang tak kaya, miskin. Itu je. Dalam dunia ni, kehidupan bermasyarakat, dua golongan. Satu kaya, satu. Yang kaya tak payah keluar zakat fitrah. Keluar ke tidak zakat fitrah? Keluar tak keluar? Keluar tak keluar? Kaya lah tu. Faham tak faham? Yang miskin layak dapat zakat. Ada yang dapat zakat? Dapat zakat. Kaya lah. Apa pening kau balik? Kan? Makna begitulah.
Sebab itu bila yang kaya lupa yang miskin, Allah Ta'ala kata apa? Fadammarnaha tadmira. Kami akan binasakan. Tuan. Itu, ya, sudah. Pasal zakat, saya kata disebabkan oleh orang kaya lupa mengeluarkan zakat. Buat zakat, Ustaz. Pembagian dia. Baik, tentang pusat zakat, memanglah ini masalah juga, ya. Masalah bila zakat itu tak sampai kepada orang yang sepatutnya, ya. Atau kita nak sebut zakat itu tak dapat disalurkan kepada yang sepatut terima. Jadi yang itu memang satu masalah, ya. Tetapi dalam kita persoalkan, ya, persoalan apa dia panggil ni, apa dia panggil tadi, tadmir tadi, kehancuran tadi, samalah. Sebab itu orang yang menguruskan zakat ni sama juga. Ini pasal persoalan yang kaya nak menyampaikan kepada yang miskin. Sebab itu soal menyampaikan tu isu teknikal. Bermakna kalau orang kaya keluar pun dia tak sampai tak? Tak sampai. Isu yang sama juga. Sebab itu Allah Ta'ala kata, bila Allah nak hancurkan, maka Allah suruh yang kaya ni beriman. Dia tak nak, maka tunggu, Allah akan hancurkan, ya. Sebab itu sama je. Cuma bezanya dia tersangkut tengah. Kita hari ni ada dua masalah je. Satu, memang tak keluar zakat. Yang kedua, zakat sangkut. Itu je cerita dia. Tapi yang pasti, hancur tak hancur. Jadi yang itu tu kita ada pening kepala. Yang pasti tu kita tengok. Yang pasti apa? Hancur, rosak. Itu tak sepatutnya ada orang minta kepada gereja atau orang-orang bukan Islam, ya. Sedangkan sepatutnya ada orang-orang beriman yang akan membantu. Ini realiti, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kita lah. Saya dalam satu khutbah saya dan 2 atau 3 minggu sudah berkenaan dengan zakat. Walaupun dalam teks khutbah tu tak ada, tapi saya sebut. Saya kata kita sibuk pasal orang masuk kepada agama Kristian, minta bantuan, kita marah. Kata, mana kita dalam nak membantu orang yang minta bantuan ni dengan cara keluarkan zakat? Apakah semua yang ada ni ada membayar zakat? Tu. Yang ada kita ni pula lah petang ni. Apa salah ekon ni macam tak ada? Cukup time. Oh, padahal lah, ya. Kita buat penutup lah sikit, ya. Penutup lah. Kita sebutkan macam kita kan, kita bayar zakat ke tidak? Ini persoalan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Tunggu, aku akan hancurkan. Ni. Para ahli tafsir membawa maksud firman Allah Ta'ala itu, amarna mutrafiha, bahawa kami membanyakkan orang yang melampau-melampau kemewahan, sama ada kalangan lelaki ataupun perempuan. Dengan kemewahan itu mereka bertambah dahaka dan berbuat dosa. Dia tak ingat dah. Hari ni begitulah. Itu yang soalan tadi. Dia tak peduli dah soal orang yang berkeperluan, tak ada. Tapi bila sekarang baru terperanjat, pasal apa minta dengan orang bukan? Itu pun ada orang lagi tak menong tu. Ni semua tak ada kerja belaka. Itu je. Kenapa? Sebab bila dalam keadaan begini, tuan-tuan, orang dah tak ingat lagi soal agama. Ini realiti yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini. Adalah yang ingat, yang ni kira beringat lah ni. Yang balik pun beringat juga. Yang tak beringat tak tahulah siapa. Ingat, kan kata yang balik tak beringat lah tu, nak mengata kami lah kata dia. Kan tak. Ini realiti di dalam kehidupan masyarakat kita. Baik. Kaum perempuan minggu depan. Minggu depan kita ada ke ataupun tukar jadual? Ada,
Jadi saya cadangkan tuan-tuan miliki kitab ni. Saya dah tanya harga tadi pada Bukan. Dia kata dalam sekitar RM35 kulit nipis. Ya. Sebenarnya tuan-tuan nak dapatkan sendiri pun boleh. Sebenarnya harga sama je, di belakang kulit tu memang ada dah. Cuma kadang-kadang kita nak dapat satu jumlah tu payah. Pasal kedai-kedai kitab-kitab yang tebal begini, dia tak berapa nak simpan banyak. Sebab dia tahu orang Melayu dia tak rajin baca yang tebal. Ya. Biasanya kalau yang tebal tu, apa dia panggil, kitab yang tebal ni gila-gila edisi raya, atau Ujang edisi raya, tebal lah. Itu je laku. Ya. Kalau kitab macam ni, buatlah edisi apa pun, ya. Kecuali edisi siasat, tak tahulah. Ya. Jadi maknanya kalau apa nak, saya ingat puas ni boleh confirmkan nanti. Minggu depan saya cuba bawa, ya. Jadi tuan-tuan bila ada kitab tu, syok sikit lah mengaji, ya. Jadi kurang-kurang tuan-tuan buka kitab. Tuan-tuan tidur pun saya nampak tuan-tuan buka kitab, okey lah. Ya. Nah, gitu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang, ya. Sekadar itu dulu untuk petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qul qawli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.